Okey. Tajuk tazkirah hari ke-6. Memaknakan Ramadan dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita imbas kembali sewaktu kita berada dalam zaman kanak-kanak dulu, kita mungkin hanya tahu erti puasa dengan maksud menahan makan dan minum dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Pada malam hari menunaikan salat tarawih dengan kawan-kawan. Tapi bila kita semakin dewasa, sebenarnya tidak cukup melakukan ibadah puasa dengan cara sedemikian. Setiap tahun perlu ada peningkatan sesuai dengan tahap umur kita. Tidak mungkin kita yang sudah dewasa masih berpuasa dengan cara budak-budak. Baik-baik orang muda ialah berwatak seperti orang tua, manakala seburuk-buruk orang tua berwatak seperti budak-budak. Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi lebih dari itu, iaitu sebagai sebuah kursus untuk mendidik kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Jika puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, agak sukar untuk mencapai tahap takwa. Kerana takwa ialah tahap kecemerlangan. Pelajar yang cemerlang tidak memperolehnya secara sambil lewa, tetapi dengan usaha yang gigih. Bagi mendapatkan kasih sayang dan pengampunan dari Allah, perlu dilakukan bersungguh-sungguh. Tunjukkan pada Allah bahawa kita ini benar-benar hamba-Nya. Jangan kita sibuk ingin mendapatkan kecemerlangan iaitu takwa, tetapi diri kita sendiri tidak mampu untuk mengubah diri sendiri dan tidak mampu melaksanakan perubahan yang kecil. Muhasabah diri kita. Ambil cermin dan cermin diri. Sidang pendengar sekalian, apabila mengenangkan kisah Nabi Muhammad dan para sahabat yang sangat gembira dan tidak sabar hendak menunggu ketibaan Ramadan pada setiap tahun, terdetik persoalan di manakah kita dalam berhadapan dengan Ramadan. Mudah-mudahan puasa menjadi sebagai tempat untuk kita merawat penyakit jiwa dan kecacatan diri yang akhirnya boleh mencapai tahap takwa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bermaksud puasa adalah alat untuk mendidik kita. Dan matlamat puasa ini dapat dicapai atau tidak adalah selepas bulan. Adakah puasa ini dapat mengubah cara dilakukan selain dari menahan lapar dan dahaga ialah menjaga lisan, pandangan dan pendengaran. Mata tidak melihat perkara-perkara yang maksiat. Mulut tidak mencaci maki, marah. Telinga tidak mendengar lagu-lagu yang lara atau tidak bermanfaat, terutama suara dari perempuan, dan juga elakkan dari mendengar umpatan. Memperbanyakkan membaca Al-Quran, mendengar alunan Al-Quran, berzikir dan menunaikan salat sunat, qiyamul lail di malam hari. Salat sunat tarawih itu juga dipanggil qiyamul lail. Apatah lagi juga menghidupkan pula amalan-amalan kita selepas tarawih. Bersedekah, memperbanyakkan salat sunat, duha, tahajud dan lain-lain. Jika dilihat semua perkara tersebut boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan, kecuali perkara-perkara yang pertama dan yang keempat. Yang pertama tadi kan jaga lisan, jaga pandangan, pendengaran. Yang keempat, qiyamul lail malam hari, salat sunat, tarawih, semua tu. Perkara inilah yang selalu dapat mengurangkan pahala kita. Dan besar kemungkinan kita tidak mungkin akan dapat ganjaran yang dijanjikan Allah. Sama ada dapat atau tidak ganjaran yang Allah janjikan, itu semua adalah rahsia Allah.
Kita semua tidak tahu, tapi kita dikurniakan akal untuk berfikir dan membuat bandingan. Kita lihat, Allah sendiri telah tetapkan azab-azab bagi orang yang mendedahkan aurat, membuat fitnah, mencaci maki, dan bagi mereka yang tidak solat. Jadi bagaimana di dalam bulan puasa kita boleh dapat ganjaran itu, sedangkan kita masih melakukan perkara yang sama. Sedang pendengar sekalian, itu bermakna puasa ini tidak dapat mendidik kita. Puasa kita hanya sia-sia, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga sahaja. Tidakkah sahabat-sahabat merasa rugi 30 hari berpuasa, tetapi sia-sia? Kita mengharapkan ganjaran, tetapi kita tidak melakukan perintah Allah dengan sepenuhnya. Malah kita mengingkarinya lagi. Boleh fikirkan, sememangnya kita tahu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Tetapi jika kita sudah tahu perkara itu, sepatutnya diri kita lebih dekat dengan Allah, bukannya lebih kerap melakukan maksiat. Renung-renungkanlah. Jika puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga sahaja, sia-sialah harapan kita untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran tersebut. Hendakkan kasih sayang dan pengampunan dari Allah. Buatlah bersungguh-sungguh. Tunjukkan pada Allah yang kita ini benar-benar hamba Dia. Jangan kita sibuk mempersoalkan hukum-hukum yang remeh dan kecil, tapi diri kita sendiri tidak mampu untuk mengubah perkara yang lebih besar dan berat. Muhasabah diri kita. Ambil cermin dan cermin diri kita. Tak kala terkenangkan masa silam, Nabi Muhammad SAW dan sahabat sangat gembira dan tidak sabar hendak menunggu ketibaan Ramadan pada setiap tahun. Terdetik persoalan, di manakah kita dalam meneladani dan menghayati ibadah Ramadan Rasulullah SAW di institusi pendidikan Ramadan yang penuh rahmat ini? Puasa satu madrasah yang membentuk pribadi Muslim sejati. Mestilah matlamat dalam berpuasa tidak lain tidak bukan adalah untuk merawat penyakit dan kecacatan yang menimpa diri Muslim, untuk membentuk syakhsiah Muslim bersifat ikhlas, sabar, melatih rohani dan jasmani. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20